wabarakatuh. Saya Muhammad Amru bin Omar 073342. Jadi untuk subjek Mabahis An-Nubuwat wa Al-Kauniyat, kami dari kumpulan nombor 5 akan membahaskan ataupun akan menceritakan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jadi saya akan mulakan dengan pendahuluan. Islam sentiasa menggalakkan umatnya agar sentiasa mendalami pelbagai ilmu pengetahuan, terutamanya ilmu Al-Quran, agar tidak mudah terjerumus ke dalam kancah kejahilan. Amalan meneliti pedoman dan pengajaran daripada Al-Quran atau dikenali sebagai tadabbur Al-Quran merupakan satu perkara yang kurang diberi perhatian oleh umat Islam pada hari ini. Mereka seakan-akan dilalaikan oleh media sosial dan pelbagai bentuk permainan sehingga terlupa bahawa kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan kepada mereka untuk diteliti dan difahami, juga diamalkan dalam kehidupan seharian. Sekiranya tuntutan dan suruhan tersebut diabaikan, tidak mustahillah sekiranya umat Islam mula mundur dan terus tertindas terhadap apa yang diperintahkan menerusi kalam Allah, yakni Al-Quran lah. Maka menjadi satu kewajipan setiap umat Islam untuk berusaha mencari inisiatif untuk mempelajari Al-Quran agar mereka dapat memahami setiap isi kandungan Al-Quran dengan betul, sekaligus menjadi galakan untuk beramal dengannya. Al-Quran telah menjelaskan kepada umat Islam perihal perumpamaan supaya manusia sentiasa berfikir, mentadabbur serta menghayati isi kandungan yang disampaikan, sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud, sesungguhnya pada kisah-kisah para rasul terdapat pengajaran bagi orang yang cerdas berfikir. Apa yang diceritakan dalam Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi suatu penegasan terhadap ajakan sebelumnya dan sebagai penjelasan tentang segala sesuatu, dan merupakan petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Surah Yusuf ayat 111. Melalui wahyu yang disampaikan oleh Allah SWT, Nabi Musa diminta untuk pergi ke tempat pertemuan dua laut, dan di situlah dia akan berjumpa dengan Nabi Khidir AS. Allah SWT berfirman, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Maksudnya, dan ingatlah peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada temannya, aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan dua laut itu, atau aku berjalan terus bertahun-tahun. Surah Al-Kahfi ayat 60. Jadi saudara saya akan terus membincangkan kisah ini di babak kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita memulai penerangan bagi pembahasan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam, mari kita kenali dahulu siapakah sosok gerangan Nabi Khidir alaihissalam. Kerana terlalu banyak pendapat para agamawan, para ilmuwan dan juga para ulama mengenai kewujudan Nabi Khidir itu sendiri. Ada yang mengatakan Nabi Khidir ni tak ada, Nabi Khidir ni panjang umurnya dan sebagainya. Jadi di sini saya boleh kongsikan 3 hadis dan juga pendapat daripada ahli-ahli yang sahih, ahli-ahli yang thiqah. Jadi yang pertama adalah Ibnu As-Sakir dari Mujahid telah meriwayatkan bahawa telah dinamakan Nabi Khidir dengan gelaran Khidir, iaitu hijau, kerana di mana baginda berada maka tempat itu akan menjadi hijau. Lebih hebat. Yang kedua, menurut riwayat Imam Bukhari, apabila Nabi Khidir ini duduk di atas jerami yang telah kering, maka jerami itu akan menjadi hijau kembali. Itu pendapat yang kedua. Yang ketiga, Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Nabi Khidir adalah salah seorang anak cucu Nabi Adam AS yang sangat taat beribadah kepada Allah SWT dan telah ditangguhkan ajal. Maka ketiga-tiga hadis tadi dan juga pendapat menunjukkan kewujudan Nabi Khidir itu adalah nyata, benar dan sahih. Jadi setelah kita ketahui siapakah gerangan Nabi Khidir menerusi 3 hadis yang telah dikongsikan,
maka kita pergi ke penerangan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam itu. Telah sebermula ayat 65 sehingga 82 di dalam surah Al-Kahfi telah menceritakan peristiwa-peristiwa yang berlaku di antara Nabi Musa dan Nabi Khidir saat bermusafir bersama. Jadi sebelum kita memulai peristiwa-peristiwa tersebut, kita nak tahu kenapa baginda ni tiba-tiba menjumpai Nabi Khidir. Jadi peristiwa ni bermula adalah di saat menurut riwayat Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana telah berdiri Nabi Musa di halayak Bani Israel. Dan salah seorang Bani Israel bertanya kepada baginda Musa alaihissalam, siapakah orang yang paling berilmu? Dan Nabi Musa menjawab, akulah orang yang paling berilmu. Disebabkan jawapan itu, Allah menegur dengan firman-Nya, sesungguhnya di sisiku ada hamba yang berada di pertemuan dua lautan dan dia lebih berilmu daripada kamu. Nampak? Allah menegur Nabi Musa dengan berfirman sedemikian. Jadi Nabi Musa tertanya-tanya, siapakah orang yang berilmu daripada aku, sedangkan aku mendapat gelaran kalamullah, berkata-kata direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebabkan curiousnya Nabi Musa ni, maka Nabi Musa melantik salah seorang anak muridnya yang bernama Yusha bin Nun untuk bermusafir bersama-sama baginda menemui Nabi Khidir alaihissalam. Jadi Nabi Musa dan Yusha ni bergerak ke pertemuan di antara dua lautan. Dan Allah SWT telah berkata kepada baginda, saat engkau melalui dua lautan tu dan terlihat ikan yang berada di kapalmu jatuh ataupun melompat ke dalam lautan, maka berhentilah, kerana di situ ada Nabi Khidir alaihissalam. Tapi Nabi Musa terlalai, terleka dan terlajak daripada pertemuan di antara dua lautan tu. Tengok-tengok balik, ikan tu dah tak ada. Tengok-tengok ikan tu dah melompat. Jadi Nabi Musa patah balik ke pertemuan dua lautan tu, dan saat baginda berada di situ, baginda dan anak muridnya ternampak sosok berjubah putih dan sangat bersih. Dan itulah Nabi Khidir alaihissalam. Jadi di awal pertemuan baginda dan Nabi Khidir tegur. Nabi Khidir telah menegur bahawa bersamaku tidaklah baik, kerana setiap tindak tandukku berlainan dengan cara engkau. Ni Nabi tak nak, Nabi Khidir ni tak nak Nabi Musa ikut sekali dengan beliau, kerana ilmu yang Nabi Khidir ada tu Nabi Musa takkan faham, lain daripada yang lain. Jadi maka bermulalah 3 peristiwa yang telah dikisahkan dalam surah Al-Kahfi. Jadi peristiwa yang pertama adalah di saat kapal yang ditumpangi Nabi Musa dan Nabi Khidir dibocorkan oleh Nabi Khidir alaihissalam itu sendiri. Jadi Nabi Musa tertanya-tanyalah, kenapa kau bocorkan kapal ni sedangkan dia dah bagi tumpangan? Nabi Khidir pun macam, Kenapa bertanya? Kenapa bertanya? Kan dah deal tadi, kan dah berjanji tak nak mempersoalkan. Nabi Musa pun, tak apa. Lepas ni Nabi janji lagi tak nak persoalkan. Itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua adalah di saat baginda pergi ke perkampungan. Namun kehadiran baginda Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam tidaklah dialu-alukan. Tapi salah satu tindakan Nabi Khidir yang mengejutkan Nabi Musa adalah di salah satu tembok yang mereka lalui, Nabi Khidir berhenti dan
suruh Nabi Musa tolong baginda sama-sama naikkan tembok ni. Nabi Musa macam pelik lah. Orang kampung ni dah lah halau kita, tak terima kita, tiba-tiba pula kita nak bantu bangunkan tembok ni. So Nabi Musa pun tolonglah dalam keadaan tertanya. Tapi siap saja tembok tu dibina, Nabi Musa pun tanya lagi, kenapa kita tolong ni? Dia dah halau, kenapa kita tolong? Itu perjanjian kedua yang dilanggar lah. Dan di saat perjanjian kedua ni dilanggar, Nabi Khidir telah dengan tegasnya telah melarang lah untuk follow, untuk ikut lagi bermusafir sama-sama. Dan Nabi Musa pun minta last chance, minta peluang yang terakhir supaya diberi lagi peluang yang ketiga untuk bersama-sama ikut. Dan peristiwa yang ketiga ni agak membuat Nabi Musa marah, kerana peristiwa yang ketiga ni Nabi Khidir telah membunuh seorang kanak-kanak yang sangat soleh dan taat kepada ibu bapa. Jadi bila ketiga-tiga peristiwa ini telah berlaku, maka berputuslah pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kenapa? Kerana janji yang dibuat tu telah dilanggar oleh Nabi Musa sendiri. Maka di dalam peristiwa ni juga Nabi Khidir menjelaskanlah kenapa dibocorkan kapal, kenapa didirikan tembok dan kenapa dibunuh kanak-kanak yang soleh itu. Jadi di sini kita fahami bahawa Nabi Khidir ni lebih tinggilah ilmunya berbanding Nabi Musa. Apa yang kita dapat daripada peristiwa ni adalah jangan kita merasa diri kita ni lebih pandai, lebih bijak, kerana di luar sana ada lagi orang yang lebih bijak dan pandai. Dan selain daripada itu, menuntut ilmu lah sejauh mana kita boleh dapat, sejauh mana kita boleh pergi. Sebagaimana Nabi Musa dengan rela hatinya sanggup bermusafir untuk menjumpai Nabi Khidir alaihissalam meskipun tak kenal. Jadi pengajaran akan dikongsikan lagi oleh sahabat saya di video yang panjang ini. Sampai di sini sajalah penerangan dan keterangan mengenai pembahasan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Baik, seterusnya saya Ahmad Salim Sahalan 073867 akan meneruskan kepada isu tentang adakah Nabi Khidir masih hidup. Okey. Dalam hal hidup dan wafatnya Nabi Khidir alaihissalam, para ulama berbeza pandangan berkenaan dengannya. Majoriti ulama berpendapat bahawa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup dan sebahagian daripadanya berpandangan bahawa baginda telah wafat. Terdapat berbagai kisah dan cerita yang telah disampaikan oleh para ulama. Namun tidak ada dalil yang khusus dan nas yang jelas di dalam permasalahan ini. Pun begitu, yang jelasnya seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis adalah kisah Nabi Musa AS pergi bertemu Nabi Khidir AS untuk belajar dan bersahabat dengannya. Diseru dalam mempercayai hal hidup dan wafatnya baginda AS bukanlah menjadi satu tanggungjawab yang disyariatkan kepada umat Islam dalam akidah. Allah tidak menjadi sebarang masalah untuk mengambil pengajaran dan kisah baginda AS yang banyak disebut di dalam kitab tafsir dan juga sirah. Al-Quran menceritakan kisah perjalanan Nabi Musa AS bertemu seorang hamba Allah yang soleh untuk mempelajari ilmu daripadanya. Kisah ini telah dirakamkan di dalam surah Al-Kahfi seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Maksudnya, lalu mereka dapati seseorang dari hamba-hamba kami yang telah kami kurniakan kepadanya rahmat dari kami, dan kami telah mengajarnya sejenis ilmu dari sisi kami. Surah Al-Kahfi ayat 65. Seperti yang disebut di dalam Al-Quran, hamba Allah yang soleh ini, menurut sebahagian pandangan ulama, ia merupakan seorang wali, iaitu lelaki yang soleh, dan menurut pandangan jumhur dan kebanyakan ulama, dia merupakan Nabi Allah AS yang digelar sebagai Khidir, seperti yang diceritakan baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW bersabda,
yang bermaksud. Sesungguhnya dinamakan sebagai Khidir disebabkan apabila dia duduk di atas tanah yang putih, yakni yang kering dan tidak mempunyai tumbuhan, maka tanah yang tandus berubah menjadi hijau dan subur setelah dia duduk di atasnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berbalik kepada persoalan hidup atau wafatnya Nabi Allah Khidir AS, para ulama berbeza pendapat berkenaan dengannya. Imam Al-Nawawi berpendapat bahawa Nabi Khidir AS masih hidup sehingga sekarang, dan ini juga merupakan pandangan jumhur ulama. Imam An-Nawawi menyebut di dalam karyanya Syarah Sahih Muslim yang bermaksud majoriti ulama berpendapat bahawa Khidir masih hidup dan ada di kalangan kita. Dan ini juga pandangan yang disepakati di sisi ahli sufi, iaitu tasawuf, ahli salih dan ma'rifah. Dan kisah-kisah mereka pada melihatnya, berhimpun dengannya, mengambil pengajaran daripadanya dan bersoal jawab bersamanya, dan kehadirannya di tempat-tempat yang mulia dan tempat-tempat yang baik terlalu banyak untuk dihitung dan terlalu masyhur untuk dirahsiakan. Diingat bahawa isu ini merupakan titik yang diperselisihkan oleh para ulama, maka setiap Muslim perlu bersikap lapang dada dalam menghadapi isu-isu khilaf yang muktabar. Diseru dalam mempercayai hal hidup dan wafatnya baginda AS bukanlah menjadi satu tanggungjawab yang disyariatkan kepada umat Islam dan akidah. Syekh Atiyah Sakar ketika menjawab berkenaan dengan persoalan adakah Nabi Khidir hidup atau wafat dengan menyebut bahawa tidak terdapat nas yang jelas menceritakan keadaan wafat atau hidupnya Nabi Khidir sehingga baginda membunuh Dajjal atau baginda berhimpun bersama sesetengah para nabi atau para wali, atau baginda memberi dan menjawab salam kepada sesetengah manusia. Setiap kisah ini tidak terdapat dalil atau bukti yang jelas. Pada masa yang sama, tidak mendapat balasan, yakni dosa atas kejahilan berkenaannya, dan tidak memberi kesan ke atas iman orang yang beriman, kerana ia bukan menjadi satu pegangan akidah yang dipertanggungjawabkan oleh agama. Dan lebih baik sekiranya tidak terlalu banyak membincangkannya, malah ia banyak terkandung dalam kitab tafsir dan sirah bagi sesiapa yang ingin menambah pengetahuan tentangnya. Baiklah, itu saja dari saya. InsyaAllah akan diteruskan kepada sahabat yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 072581 Anwar Mukhlis bin An-Nasrah. Saya akan terangkan tentang pandangan ulama tafsir. Dalam lingkungan sufi, cerita-cerita yang digambarkan Al-Quran menambahkan kerinduan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pencipta. Contohnya kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir yang dinarasikan dalam surah Al-Kahfi ayat 60 hingga ayat 82. Ibnu Arabi dalam Fusuh Al-Hakim menafsirkan kisah tersebut. Nabi Musa AS diketahui memprotes ataupun mengkritik perbuatan Nabi Khidir AS yang mengorbankan seorang nyawa anak kecil. Padahal sebelumnya Nabi Musa sendiri pernah memukuli seorang Mesir sehingga tidak sengaja membunuhnya. Dengan menemani Nabi Khidir AS, Nabi Musa sesungguhnya diingatkan kembali bahawa ada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala di balik dua perbuatan menghilangkan nyawa itu, baik pelakunya Nabi Khidir ataupun Nabi Musa itu sendiri. Kisah tentang Nabi Khidir yang melubangi kapal milik orang miskin. Perbuatan ini secara logik ataupun jelasnya perbuatannya adalah perbuatan yang zalim. Namun tersiratnya perbuatan itu, makna tersirat bagi perbuatan itu adalah diketahui bahawa dengan adanya lubang tersebut, maka penguasa yang zalim enggan merampas kapal yang menjadi sumber mata pencaharian bagi orang papa itu. Kisah ini sejatinya mengingatkan Nabi Musa AS tentang ibu kandungnya ketika masih kecil ataupun masih bayi. Nabi Musa AS dihanyutkan oleh ibunya ke sungai. Sekilas perbuatan ini nampak zalim, akan tetapi Nabi Musa justru dapat diselamatkan daripada perintah Raja Fir'aun yang mewajibkan rakyatnya membunuh anak-anak lelaki. Malahan ibunya dapat menyusui anaknya itu di lingkungan istana Fir'aun, baik perbuatan Nabi Khidir maupun Nabi Musa keduanya. Seterusnya tentang Nabi Khidir membetulkan dinding rumah di suatu desa. Nabi Musa AS mengkritik kerana Nabi Khidir tidak meminta imbalan dari perbuatannya itu. Akhirnya terungkap bahawa rumah itu adalah pemilik dua orang anak yatim. Di bawah dinding yang dibetulkan Nabi Khidir
terdapat harta simpanan ayah mereka. Seseorang soleh lagi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kisah ini selaras dengan pengalaman Nabi Musa sendiri ketika baru tiba di Madian, seperti dijelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 23 sehingga 29. Waktu itu Nabi Musa menolong dua puteri Nabi Syuaib dengan memberi minum kepada ternakan mereka. Sekali Nabi Musa AS hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata ada hikmah di balik keikhlasan itu, iaitu Nabi Musa akhirnya dapat bekerja untuk Syuaib dan bahkan menjadi menantunya. Alhamdulillah, pembentangan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini akan diteruskan lagi oleh saya 073334 Abdul Faiz bin Yusuf. Saya di sini akan menerangkan pengajaran yang kita dapat perolehi daripada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Pelajaran hidup sebagai seorang Muslim sebenarnya adalah sesuatu perjalanan seseorang hamba kepada penciptanya yang mengharapkan keredaan dan keberkatannya. Mengorak langkah perjalanan ini akan menemukan khalifah di muka bumi ini dengan berbagai persoalan dan permasalahan hidup. Pengajaran yang dapat diperolehi daripada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir adalah dengan kita perlulah menjauhi sikap takabur dan sombong. Hal ini kerana sikap tersebut merupakan milik Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada seorang pun yang boleh memilikinya. Ini seiring dengan hadis qudsi yang bermaksud Allah berfirman di dalam hadis qudsi, kesombongan adalah selendangku dan kebesaran adalah sarungku. Maka barang siapa yang menyamaiku salah satu daripada keduanya, maka pasti ku lempar ia ke dalam Jahannam dan tidak kupedulikan lagi. Yang kedua, kita hendaklah sabar menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan. Sesungguhnya Allah sentiasa bersama orang yang sabar. Sebagai contoh di dalam kisah Nabi Khidir, Allah hendak mendidik kita untuk bersabar dengan keputusannya. Sebab itu, isu perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir hakikatnya adalah isu dengan seseorang penuntut perlu bersabar dengan apa jua tindakan. Hal ini kerana dalam ujian tersebut memiliki hikmah ataupun ibrah yang besar kepada diri kita. Yang ketiga, kita hendaklah memiliki sifat tanggungjawab. Hal ini kerana setiap manusia memiliki kepercayaan terhadap individu dalam menguruskan sesuatu. Sebagai pemimpin, perlulah memiliki sikap yang baik terhadap rakyat. Hal ini adalah merupakan tunjang kejayaan pengurusan negara yang baik. Sebagai contoh di dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir membocorkan perahu orang biasa. Hal ini memiliki ibrah kerana menyelamatkan perahu tersebut daripada raja yang zalim suka merampas perahu-perahu yang baik. Hal ini akan mengganggu orang biasa untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Yang keempat, kita mestilah menjaga adab kepada ibu bapa. Hal ini kerana ibu bapa merupakan tempat yang penting untuk mencari kebahagiaan hidup. Kita sebagai anak perlulah menjaga perasaan kedua ibu bapa kerana ibu bapa membesarkan kita daripada kecil sehingga besar. Sebagai contoh, kisah di dalam Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir membunuh anak kafir sedangkan kedua ibu bapanya Muslim. Menjadi persoalan kepada Nabi Musa kepada Nabi Khidir memperlakukan perbuatan tersebut. Dalam kisah tersebut, anak itu akan membesar dan menyesatkan kedua ibu bapanya. Yang kelima, kita haruslah membantu antara satu sama lain. Hal ini kerana amalan tersebut merupakan tindakan yang mendatangkan hikmah yang baik kepada individu maupun masyarakat. Tolong-menolong juga mampu meringankan beban orang lain. Sebagai contoh, di dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, Nabi Khidir meminta pertolongan kepada Nabi Musa agar membina semula dinding. Kerana di situ terdapat harta untuk dua anak yatim yang tinggal di negeri itu. Dibina semula untuk melindungi harta mereka agar nanti kalau mereka dewasa akan mendapatkannya. Sekian daripada saya. Seterusnya akan diteruskan lagi oleh rakan penyampai seterusnya. Dan kesimpulan yang dapat kita dapati dalam kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Secara kesimpulannya, kita sebagai manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam diri kita sendiri. Jadi kita haruslah menunjukkan rasa rendah diri. Janganlah kita merasa kita lebih tinggi kerana masih terdapat orang yang lebih tinggi daripada kita dalam segala sesuatu perkara. Selain itu, jika kita berjanji dengan seseorang dalam sesuatu perkara, kita haruslah menepati janji tersebut. Kerana jika kita melanggar menyebabkan
menyebabkan diri kita kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitar kita. Akhir sekali, ketika ingin melakukan sesuatu perkara, haruslah kita mencurahkan segala usaha dan semangat kita untuk memastikan segala perkara itu berhasil tanpa ada suatu pun sia-sia. Kerana jika ingin melakukan sesuatu tanpa usaha, tidak akan dapat mencapai apa-apa perkara. Sampai di situ saja pembincangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah.